Mayat wanita dalam keadaan mulai reput dengan kesan kelar di kepala, leher dan dada itu disahkan sebagai Ketua Jururawat Hospital Serdang, Siti Karina Muhammad Kamarudin. Tanggal 8 Mei 2019, sekitar jam 4 petang, itulah kali terakhir kelibat Siti Karina Muhammad Kamarudin, 40 tahun, dilihat di kawasan parkir kereta Hospital Serdang. Ketika itu, dia yang masih memakai uniform kerja berwarna biru dilihat meninggalkan lokasi dengan memandu kereta jenis Honda City berwarna putih. Sehari sebelum kehilangannya, Siti Karina ada menghubungi suaminya memberitahu dia akan pulang menyambut Ramadan di rumah mereka di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Bagaimanapun, selepas itu, tidak ada lagi kabar berita daripada ibu kepada 3 cahaya mata itu. Malah, dia juga tidak pulang ke Kuala Pilah pada hari dijanjikan, iaitu 2 hari selepas panggilan telefon dibuat. Ke mana Siti Karina menghilangkan diri? Menurut adiknya, Siti Khairani, 36 tahun, kakaknya yang tinggal berjauhan dengan suami dan anak-anak akan pulang ke Kuala Pilah setiap kali cuti. Penantian abang iparnya, Muhammad Uzir Khalin, 40 tahun, dan 3 anak saudaranya tidak kesampaian apabila Siti Karina tidak sampai-sampai ke rumah mereka seperti hari dijanjikan. Apa yang lebih menghairankan ialah Siti Karina yang menetap di kuartus hospital dilaporkan tidak berada di kediaman, malah tidak juga melaporkan diri ke tempat kerja. Ketua Polis Daerah Sepang, Asisten Komisioner Abdul Aziz Ali, kemudian mengesahkan menerima laporan berhubung kes Siti Karina dan membuka kertas siasatan di bawah kes orang hilang. Operasi mencari dimulakan dengan menumpukan kawasan sekitar dan laluan digunakan mangsa. Bagaimanapun, tiada sebarang petunjuk ditemukan bagi merungkai misteri kehilangan Siti Karina. Keluarga turut meminta orang awam membantu untuk mencari Siti Karina. Usaha itu juga gagal. Berita kehilangan ibu kepada 3 cahaya mata itu turut menimbulkan pelbagai spekulasi sehingga keluarga terpaksa meminta warganet berhenti menyebarkan maklumat palsu mengenai kehilangan ketua jururawat itu. Seminggu berlalu. Usaha mencari terus dipergiat sehinggalah penemuan satu mayat wanita mengakhiri misteri kehilangan Siti Karina selama ini. Tanggal 15 Mei 2019, pemilik sebuah unit kondominium di 3rd Avenue, Cyberjaya menemui mayat seorang wanita dengan kesan kelar di bahagian kepala, leher dan dada. Mayat dalam keadaan tertiarap dan tidak berpakaian lengkap itu dipercayai dibunuh dalam tempoh 4 hingga 5 hari sebelum ditemui berdasarkan keadaan fizikalnya yang mula mereput. Pemilik kondominium yang datang ke unit itu bersama 2 pekerja penyelenggara untuk membaiki mesin basuh yang rosak, ternampak ada darah mengalir dari bawah pintu sebuah bilik yang berkunci sebelum melaporkannya kepada polis. Terdapat kecederaan kesan kelar di bahagian dada, leher dan kepala. Jadi siasatan awal mendapati mayat tersebut adalah mayat Siti Karina binti Muhammad Kamarudin yang telah dilaporkan hilang sebelum ini. Siapakah manusia berhati binatang yang sanggup melakukan perbuatan zalim ini? Seorang penduduk yang enggan dikenali berkata, dia tidak mendengar sebarang bunyi bising atau bau busuk dari rumah terbabit sehinggalah ia dibuka oleh pemilik unit kediaman berkenaan.
Penduduk itu juga mendakwa dia pernah melihat Siti Karina keluar makan bersama lelaki warga Afrika di restoran berhampiran kawasan kondominium berkenaan. Namun, tidak dipastikan hubungan mereka berdua. Tanggal 18 Mei 2019, polis berkata pihaknya tidak mengetahui kewujudan rumah sewa yang didiami Siti Karina kerana laporan awal yang diterima mangsa tinggal di kuartus kaki tangan bersama rakan-rakannya. Ketua Polis Selangor, Datuk Nur Azam Jamaluddin berkata, maklumat itu hanya diperolehi polis secara kebetulan selepas menerima laporan berkaitan penemuan satu mayat di sebuah unit kondominium 3rd Avenue, Cyberjaya. Siasatan dilakukan pihaknya menemukan maklumat mengejutkan. Rupanya, kondominium itu disewa oleh mangsa sejak 5 bulan lalu. Ahli keluarga dan rakan sekerja mangsa juga langsung tidak mengetahui Siti Karina ada menyewa kediaman lain. Pengawal keselamatan kondominium berkenaan, Zulkifli Abdullah, 47 tahun, mengakui mengenali mangsa. Menurutnya, setiap hari dia nampak Siti Karina seorang diri keluar masuk kondominium dan mengetahui suami serta anak-anak jururawat itu tinggal di Negeri Sembilan. Bagaimanapun, menurut Zulkifli, kelibat Siti Karina tidak kelihatan sejak beberapa hari sebelum mayatnya ditemui. Tambahnya, dia pernah nampak Siti Karina masuk ke kondominium itu dengan seorang lelaki warga asing, tetapi tidak pasti sama ada mereka tinggal bersama atau sebaliknya. Susulan penemuan itu, polis menahan seorang lelaki warga Pakistan dan seorang wanita warga Nigeria di sekitar Kuala Lumpur bagi membantu siasatan kes bunuh Siti Karina. Polis kemudiannya menahan seorang lagi suspek warga Nigeria, Alowonde Olowajuwon Gilbert, yang memasuki negara ini pada awal Januari 2019. Ketiga-tiga suspek ini merupakan rakan perniagaan telefon bimbit di sebuah pusat membeli belah gadget terkenal di ibu negara. Gilbert, yang merupakan suspek utama kes ini, rupanya sudah beberapa tahun mengenali Siti Karina. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor, Senior Assistant Commissioner Fazil Ahmad, Gilbert dan Siti Karina sudah lama berkenalan melalui media sosial sebelum dia datang ke negara ini pada awal tahun 2019. Rumah tu memang disewa bersama Siti Mati lah. Dan dia disewa bersama-sama juga dengan suspek yang kita tangkap tu. Sejak bulan Januari tahun ni. Selain unit kondominium di 3rd Avenue Cyberjaya, polis juga sahkan Siti Karina ada menyewa sebuah lagi rumah di tempat lain. Fazil berkata, siasatan turut dilakukan jika ketiga-tiga suspek terlibat dengan kegiatan jenayah seperti Macau Scam, Love Scam atau kemungkinan membabitkan dadah. Laporan bedah siasat ke atas mayat Siti Karina mendapati punca kematian mangsa adalah akibat hirisan di leher. Laporan dikeluarkan Hospital Serdang itu bagaimanapun tidak menyatakan mangsa dirogoh. Polis juga menolak kes ini ada unsur samun kerana tiada sebarang kesan pecah masuk selain dokumen dan barang kemas mangsa tidak hilang. Pihaknya turut menemui pisau yang dipercayai digunakan suspek untuk mengelar mangsa di dalam rumah itu. Pada 17 Mei 2019, Gilbert ditahan reman selama 7 hari bagi membantu siasatan kes pembunuhan Siti Karina.
Dia disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan membunuh Siti Karina antara jam 12.41 pagi 9 Mei 2019 hingga jam 2.30 petang 15 Mei 2019. Dua lagi suspek kes sama, wanita warga Nigeria dan seorang lelaki warga Pakistan, bagaimanapun dibebaskan dengan pon mahkamah. Mahkamah turut mengarahkan pasport antarabangsa kedua-duanya diserahkan sehingga kes selesai. Pada Julai 2020, Gilbert yang ketika itu berusia 37 tahun mengaku tidak bersalah membunuh Siti Karina selepas pertuduhan dibacakan ke atasnya di Mahkamah Tinggi Shah Alam. Dia membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di dalam bahasa Inggeris di hadapan Hakim Datuk Abdul Karim Abdul Rahman. 2 tahun selepas insiden tragis itu berlaku, tanggal 4 Ogos 2021, Mahkamah Tinggi Shah Alam akhirnya menjatuhkan hukuman mati terhadap Gilbert selepas didapati bersalah membunuh Siti Karina Muhammad Kamarudin pada Mei 2019. Hakim Datuk Abdul Karim Abdul Rahman menjatuhkan hukuman itu selepas mendapati pihak pembelaan gagal membuktikan keraguan munasabah terhadap kes pendakwaan. Dalam penghakimannya, Abdul Karim berkata, kenyataan tertuduh bahawa dia telah meninggalkan kediaman mangsa pada 8 Mei 2019 adalah bertentangan dengan bukti rakaman kamera litar tertutup di kondominium 3rd Avenue, Cyberjaya yang merakam kelibat tertuduh pada keesokan hari. Kenyataan tertuduh bahawa dia tidak lagi bersama mangsa pada 8 Mei 2019 juga disifatkan hanyalah penafian semata-mata. Abdul Karim berkata, pihak pembelaan juga tidak mempertikaikan baju yang dipakai tertuduh pada hari kejadian yang mempunyai kesan darah dan DNA milik mangsa. Mahkamah bagaimanapun katanya membenarkan penangguhan hukuman itu sehinggalah selesai keputusan rayuan pihak pembelaan di Mahkamah Rayuan. Apakah motif kes pembunuhan ini? Walaupun tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh, polis sebelum ini tidak menolak kemungkinan berlaku pergaduhan di antara mangsa dan tertuduh sehingga dia tergamak membunuh Siti Karina. Semoga Allahyarham Siti Karina ditempatkan dalam kalangan hamba-hambanya yang beriman. Al-Fatihah.